Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung topik yang seterusnya, iaitu 1.2. Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Dalam topik ini, kita akan belajar cara menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai setaraf. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okey, di sini ada nota ringkas yang perlu kamu tahu. Okey, jika berlaku penambahan integer positif, maknanya pergerakannya akan ke sebelah kanan. Okey, jadi yang ini maksudnya 1 unit, 2 unit. Maknanya dia adalah tambah 2. Okey, kalau integer negatif, okey, maknanya dia akan ke sebelah kiri. 1, 2. Maknanya negatif 2. Okey, jadi B penolakan dia adalah songsangan dengan penambahan. Kalau penolakan, dia akan ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Maknanya dia akan jadi negatif 2. Okey, kalau penolakan itu adalah berkaitan dengan integer negatif, maknanya dia akan ke kanan. Ini yang kamu kena hafal. Okey, sila lihat contoh 5. A. 8 tambah positif 3. Yang ini adalah penambahan. Penambahan dengan nombor positif. Kalau penambahan dengan integer positif, maknanya dia akan beralih ke sebelah kanan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali, iaitu 1, 2, 3. Okey, maknanya di sini adalah 8 tambah dengan 3 unit, dia akan sama dengan 11. Okey, lepas tu B. B, 5 tambah negatif 2. Penambahan, tapi dengan integer negatif. Jadi, dia adalah songsang dengan A tadi. Okey, maknanya dia akan ke sebelah kiri sebanyak 2 unit. 1, 2. Maknanya 5 tolak 2. Okey, C. 2. Penolakan. Penolakan dengan nombor positif. Kalau penolakan dengan nombor positif tadi, dikatakan akan ke arah kiri. Berapa kali? Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi dia akan dapat jawapan negatif 2. Okey. Bergerakan 4 unit ke kanan. Kenapa 4 unit ke kanan? Sebab dia adalah penolakan negatif. Jadi dia akan ke kanan sebanyak 4 kali. Okey, ini adalah cara pertama yang mengikut garis nombor. Okey, kalau tak guna garis nombor, apa yang kita perlu tahu adalah ingat formula ini. Positif akan jadi positif. Negatif darab dengan negatif akan jadi positif juga. Manakala kalau satu positif lawan dengan satu negatif, dia akan jadi hasil negatif. Ataupun negatif positif akan jadi negatif. Jadi kita tengok A. Positif kan? Kalau positif dia akan sama dengan positif. Maknanya 8 tambah dengan 3. Okey, B pula. Satu positif, satu negatif. Jadi hasilnya adalah negatif. Jadi 5 tolak dengan 2. Dapat 3. C sama juga. Satu negatif, satu positif. Dapat negatif. Jadi 2 tolak 4 akan jadi negatif 2. Okey, D. Negatif 1 tolak negatif 4. Negatif akan dapat positif. Jadi, negatif 1 tambah dengan 4 sama dengan 3. Okey, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, senang sahaja. Sila tekan kalkulator. Okey, ikut serupa dia. 8 tambah positif 3. Okey, tekan. Dia akan keluar jawapan yang akhir sekali, iaitu 11. Okey. Lagi satu cara teacher nak ajar. Okey, setelah kamu selesai atas positif. Okey, sebab kali ini ada melibatkan negatif kan. Jadi teacher suka guna istilah
poket dengan hutang. Poket maknanya, poket di padan kamu maknanya kalau ada duit masuk, jadi poket kita akan bertambah. Okey, kalau kita bayar hutang, jadi hutang itu akan berkurang. Ataupun kalau kita sedia ada hutang, kita hutang lagi, jadi hutangnya akan jadi lebih banyak. Kenapa teacher cakap begitu? Okey, kita lihat ya. Bayangkan positif, okey, penambahan duit di dalam poket kamu ya. Okey, untuk pengetahuan semua, kamu sudah tahu positif akan jadi positif. 8 ini adalah nombor positif. Maknanya dalam poket kamu sudah ada 8 ringgit. Tambah lagi 3 ringgit. Jadi kita akan ada 11 ringgit. Okey, B. Positif, negatif akan jadi negatif. Okey, kalau negatif, bayangkan dia adalah hutang. 5 ringgit ini ada positif, maknanya duit yang ada di dalam tangan kamu ataupun di dalam poket kamu. 5 ringgit tolak 2 ringgit, tolak hutang. Jadi, kamu keluarkan 2 ringgit bayar hutang, jadi berapa yang tinggal dalam poket kamu iaitu 3 ringgit. Okey. C. 2 tolak 4. 2 ringgit. Adakah cukup bayar hutang? Tidak cukup. Kita hutang 4 ringgit. Tapi kita hanya ada 2 ringgit saja. Sudah bayar, kita masih hutang lagi 2 ringgit. Kalau ada perkataan hutang, maknanya kita ganti dengan simbol negatif ataupun simbol tolak. Okey, D. Sudahlah hutang 1 ringgit. Sudahlah hutang 1 ringgit. Tambah lagi. Sudahlah kita hutang 1 ringgit. Tapi kita ada 4 ringgit. Okey, sebab positif kan? Positif 4. Okey, kita ada 4 ringgit. Jadi, sudah bayar 1 ringgit hutang tu, kita masih tinggal lagi 3 ringgit. Okey. Kalau dapat keadaan negatif 1, negatif, begini. Tambah dengan positif, tambah dengan negatif 4. Okey, kita akan dapat hasil negatif 1, negatif 4 kan. Maknanya keadaan ini adalah sudahlah hutang 1 ringgit, hutang lagi 4 ringgit. Jadi, jumlah hutang adalah negatif 5. Okey. Contoh 6, nilaikan setiap yang berikut. Okey, kali ini operasinya bukan tambah tolak lagi. Ada lagi satu di tengah-tengah iaitu darab dan bahagi. Sama juga kita kena ingat positif, hasilnya positif, negatif, hasilnya positif juga. Satu positif, satu negatif. Tak kisahlah, positif tu di depan ke belakang, hasilnya adalah negatif. Okey, jadi darab itu, kita hanya darab antara nombor, iaitu 5 darab 4, kita akan dapat 20. Okey, simbolnya macam mana? Negatif, kita akan dapat positif. Jadi yang ini adalah positif 20 atau kita tulis 20 sahaja. Okey, B pula 6 darab dengan 4 kita akan dapat 24. 4 ini depannya tiada simbol, kita anggap sebagai positif. Jadi negatif, positif kita akan dapat negatif. Okey, C. Bahagi. 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. Satu positif, satu negatif, kita akan dapat hasilnya adalah negatif. Okay, D begitu juga. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Negatif darab dengan negatif, kita akan dapat positif 6 ataupun jawapan tertulis 6.